Antara paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 27 Mei 2015. UEM Sunrise sumbang RM50,000 baik pulih Dewan Raya Kampung Sungai Melayu. USTICT anjur program eksplorasi ICT Johor 2015. Polis Kontijen Johor laksana pelbagai inisiatif bantras jenayah. Ops SAR mangsa kapal korek karam di Tanjung Pungai ditamatkan. Dan akhir sekali, remaja lelaki dikhawatiri lemas selepas bermandi-manda di Sungai Tiram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak RM50,000 disumbangkan UEM Sunrise untuk membaik pulih Dewan Raya Kampung Sungai Melayu Gelam Patah. Pengurus Besar Infrastruktur dan Perancangan Bandar UEM Sunrise Berhad, Ruzli Zainal Abidin berkata, kerja-kerja membaik pulih tersebut bertujuan memberi keselesaan kepada 800 orang penduduk setempat selain meningkatkan hubungan sosial yang baik dalam kalangan mereka. UEM harap bahawa Dewan Raya ini akan memberi lebih keselesaan dan manfaat kepada penduduk setempat. Secara tak langsung, ia dapat meningkatkan hubungan sosial yang sihat di kalangan masyarakat setempat serta bertindak sebagai pemakin utama pada aktiviti perpaduan komuniti di sekitarnya. Saya masih lagi ingat banyak upacara dilakukan di Dewan ini, pemberian zakat, majlis buka puasa dan lain-lain di antaranya yang memupuk silaturahim di antara kaki tangan UEM Sunrise dan penduduk kampung. Beliau berkata demikian ketika memberi ucapan perasmian sempena Majlis Penyerahan Projek Membaik Pulih Dewan Raya Kampung Sungai Melayu Gelam Patah yang turut dihadiri Ketua Kampung Sungai Melayu Pak Ndak Ahmad. Menurut beliau, usaha membaik pulih dewan berkenaan diharap dapat meningkatkan lagi kemudahan di kampung tersebut yang kini menjadi kawasan tarikan pelancong. Kerja-kerja membaik pulih yang dijangka siap dalam tempoh 2 bulan itu antaranya melibatkan penukaran pintu, pemasangan bumbung dan mengecat semula struktur dewan yang rosak teruk akibat bencana ribut yang melanda kampung tersebut tahun lalu. Dalam pada itu, menurut Pak Ndak yang mewakili penduduk kampung mengucapkan terima kasih kepada UEM Sunrise kerana sentiasa membantu dan memberi sumbangan dari pelbagai aspek sejak sekian lama. Di atas sumbangan UEM ini, Sunrise ini, bukan saja membetul atau membaik pulih Dewan Raya, tetapi sumbangan agak terbesar juga UEM dengan masyarakat sekolah. Cikgu sekolah pun ada, yang mana pendidikan juga diambil berat oleh pihak UEM Sunrise. Dan juga dari segi keagamaan dia, Masjid Sungai Melayu juga merupakan macam masjid angkat sejak zaman arwah Tok Wan lagi, hingga kesinambungan yang ada. Dan hubungan kami dengan masyarakat, hubungan kami dengan staf-staf ataupun pegawai daripada UEM, ibarat macam dicincang air tak putus, berterusan. Siapa sahaja pimpinan ataupun CEO yang ganti, kesinambungan kemasyarakatan tetap dijalankan. Sementara itu, UEM Sunrise juga memberitahu Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Gelam Patah telah diambil sebagai sekolah angkat di bawah program Pintar UEM sejak 2008. Program itu bertujuan membantu pelajar-pelajar pedalaman agar tidak ketinggalan dengan pembangunan yang semakin rancak terutamanya di kawasan Nusa Jaya. Sehingga kini UEM Sunrise mempunyai 21 sekolah angkat di wilayah tengah dan selatan tanah air. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Sekolah Kebangsaan Sungai Melayu yang terletak lebih kurang 1 km dari bandaraya ini merupakan antara 18 buah sekolah angkat pintar UEM di sekitar Nusa Jaya. Selain itu, melalui program pintar yang diilhamkan oleh Khazanah Nasional, Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu yang mempunyai 134 murid sahaja dan dijadikan sebagai sekolah angkat sejak 2008, menjadikan secara keseluruhan 21 sekolah angkat yang diambil oleh UEM Sunrise di kawasan di sini di sekitar Nusa Jaya. Pelbagai aktiviti dan program telah dijalankan di semua sekolah angkat kami bagi membantu melengkapkan institusi pendidikan sekolah. UEM mahu pelajarnya yang duduk di kawasan pedalaman ini bersaing dengan pelajar-pelajar di kawasan bandar
supaya mereka tidak ketinggalan mencari ilmu dalam arus pembangunan yang semakin rancak. Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor USTICT bakal menganjurkan program Eksplorasi ICT Johor 2015 dalam usaha memberi pendedahan dan kefahaman kepada masyarakat mengenai perkhidmatan kerajaan yang disediakan secara atas talian dan aplikasi telefon pintar. Penganjuran program kali kedua tahun ini menyasarkan penyertaan seramai 3,000 peserta, terutamanya rakyat negeri Johor yang berada di Johor Bahru dan Pasir Gudang. Menurut pengarah USTICT, Muhammad Hafiz Ahmad, selain meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai perkhidmatan kerajaan, program ini juga bakal memberi pendedahan mengenai teknologi ICT masa kini. Objektif utama program eksplorasi ICT ni ialah meningkatkan kesedaran kefahaman masyarakat tentang perkembangan sains, teknologi dan ICT, terutama untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang perkhidmatan kerajaan yang telah disediakan secara sistem online, sistem online yang ada dalam perkhidmatan kerajaan dan aplikasi mobile. Di samping memberi pendedahan tentang teknologi ICT. Sementara itu, sebanyak 23 agensi sektor kerajaan dan 11 agensi sektor swasta akan terlibat dalam pameran sepanjang program tersebut yang berlangsung pada 31 Mei ini di Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. Melalui pameran tersebut, para pengunjung boleh melakukan pelbagai aktiviti yang disediakan seperti membuat semakan dan pembayaran cukai tanah, membuat permohonan rumah mampu milik dan memperbaharui lesen memandu secara atas talian. Dijangkakan terdapat lebih kurang yang dah confirm sekarang 23 agensi sektor kerajaan dan juga 11 agensi sektor swasta, termasuk usahawan online berada yang menjual barang-barang secara online yang akan terlibat di dalam pameran. Melalui pameran ini, para pengunjung boleh melakukan pelbagai aktiviti, antaranya membuat semakan dan pembayaran cukai tanah, membuat permohonan rumah mampu milik, memohon kebenaran nikah, mohon bernikah secara online, menukar maklumat dan penggantian kad pengenalan, mohon pekerjaan dan pelbagai lagi perkhidmatan online yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan. Selain pameran, beberapa aktiviti lain turut diadakan dan terbuka kepada orang ramai. Seperti Explore IT Race dan QR Code Race, pertandingan mewarna kanak-kanak dan seminar Keeping Your Personal Data for Secure Online. Di samping itu, kita terapkan dengan seminar maklumat tentang kepentingan ada topik yang kita tetapkan, itu Keeping Your Personal Data for Secure Online. Maklumat data kita selalu guna handphone, kita selalu guna tablet, komputer. Jadi kita nak secure our data. So satu seminar pagi pukul 10 sampai pukul 5 petang. Ada. Seminar ni pun secara hands on. Masing-masing para peserta kena bawa handphone ataupun tab. Jadi ada interaksi antara penceramah tu dengan peserta. Jadi tak boring. Jadi kat situ topik ni amat interesting saya rasa untuk keeping your personal data ni, untuk security your data. Beliau memberitahu pemberita sewaktu sidang media program Eksplorasi ICT Johor 2015 di Kota Iskandar, Johor. Pasukan Polis Kontingen Johor telah melaksanakan pelbagai inisiatif membantras jenayah dalam usaha mengurangkan kadar jenayah dan memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di negeri ini. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Rusli Ahmad, bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, Polis Johor berjaya menyelesaikan 719 kes daripada 917 kes melibatkan jenayah komersial. Bagi tempoh Januari hingga April tahun 2015, Polis Johor telah berjaya menurunkan sebanyak 751 kes jenayah indeks atau bersamaan negatif
14.5% berbanding pada tahun 2014. Bagi kes jenayah komersial pula, bagi tempoh Januari-April 2015, sebanyak 917 kes telah dibuka untuk siasatan dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 719 kes atau 78.4% berjaya diselesaikan. Selain itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontingen Johor berjaya menumpaskan beberapa sindiket dadah dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM1.81 juta. Dadah adalah musuh nombor satu negara. Syabas kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontingen Johor yang telah berjaya menumpaskan beberapa sindiket dadah dalam tempoh 1 Januari hingga 15 Mei 2015. Dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM1.81 juta. Dalam tempoh itu juga seramai 7,103 orang telah ditangkap dengan aset-aset bernilai RM2.9 juta berjaya disita. Manakala seramai 4,787 orang penagih dadah juga telah ditangkap dalam tempoh yang sama. Dia berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Polis Johor di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor Bahru. Tambahnya, Polis Johor berjaya mencatatkan penurunan indeks jenayah selama 7 tahun berturut-turut sekaligus melebihi petunjuk prestasi utama KPI yang telah ditetapkan oleh Ketua Polis Negara. Dalam pada itu, Polis Johor juga berjaya mengekang segala bentuk elemen yang boleh mengancam kelangsungan keharmonian antara kaum dan agama di negara ini. Dalam pada itu, Polis Johor akan terus memantau anasir ekstremis kumpulan militan Negara Islam IS dalam memastikan ketenteraman dan keselamatan awam di negeri ini terus terjamin. Ketua Polis Johor Datuk Rusli Ahmad berkata ketika ini polis berjaya mengekang segala ancaman yang boleh menggugat kelangsungan keharmonian antara kaum dan agama termasuk IS yang menjadi isu nasional dan global. Tindakan proaktif dan SOP yang sedia ada telah berjaya menstabilkan keselamatan negeri ini. Antaranya memberi impak kepada kerancakan proses pembangunan dan kesejahteraan negeri Johor seperti mana yang direncanakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Polis Kontingen Johor. Sehubungan itu, beliau berkata pihaknya menyeru semua anggota polis dan masyarakat supaya terus menyalurkan maklumat bersabit aktiviti pelampau supaya tindakan segera dapat diambil. Sementara itu, Datuk Rusli berkata Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK juga sudah diberi tanggungjawab untuk mengadakan hubungan yang lebih rapat dengan masyarakat sekaligus membantu memutihkan kawasan hitam yang dikenal pasti. Dia berkata bagi menjayakan matlamat berkenaan, kerjasama JPJKK dengan pihak swasta turut dilakukan bagi berkongsi idea dan teknologi sesuai dengan dasar kepolisan. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Saya memilih produk restoran ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor. 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Kembali semula. Operasi mencari dan menyelamat SAR kru kapal korek yang karam di 8.6 Batu Nautika Tanjung Punggai Kota Tinggi Rabu lepas ditamatkan semalam dengan 9 mangsa warga Cina masih hilang.
Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Daerah Tanjung Sedili, Komander Maritim Mustafa Kamal Abbas berkata, keputusan menamatkan operasi itu pada 2.30 petang tadi itu dibuat hasil perbincangan dengan semua agensi dan pihak yang terlibat. Beliau dalam satu kenyataan berkata, sepanjang 7 hari operasi dijalankan, 5 mayat mangsa telah dijumpai. 2 daripadanya ditemui di dalam badan kapal. Beliau berkata sepanjang operasi tersebut, fokus pencarian meliputi perairan Tanjung Pungai dan selaman dalam badan kapal. Katanya sepanjang tempoh tersebut, baki mangsa kapal karam dipercayai masih hilang dan gagal ditemui. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat atas kerjasama dan komitmen yang diberikan sepanjang operasi dijalankan. Sepanjang tempoh pencarian, operasi SAR melibatkan sebuah kapal, 4 buah bot dan 28 penyelam dari APMM, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Dalam kejadian 4.20 pagi itu, kapal korek Ocean Line 208 yang sedang membawa muatan pasir dari Teluk Ramunia ke perairan Pengerang dipercayai dipukul ombak besar sebelum karam dengan 14 kru kapal hilang, manakala seorang berjaya diselamatkan. Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dikuatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras dalam kejadian di Sungai Tiram kira-kira pukul 4.50 petang baru-baru ini. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor berkata, sebelum kejadian Muhammad Awais Irsyad Tugiman bersama rakan-rakannya bermandi-manda di sungai berkenaan sebelum mangsa dihanyutkan arus deras. Beliau dalam satu kenyataan berkata bomba menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 5.36 petang dan apabila sampai ke lokasi didapati benar terdapat seorang remaja dikuatiri lemas. Beliau berkata usaha mencari dan menyelamatkan mangsa masih diteruskan sehingga kini dengan penyertaan unit anjing pengesan kes 9 dan pasukan penyelamat DI JBPM Johor. Buat masa ini, usaha tertumpu kepada pencarian di permukaan sungai. Seorang peniaga barangan perhiasan rumah kerugian lebih RM3,500 apabila disambung 2 lelaki bermotosikal di Susur 3 Jalan Tun Abdul Razak petang Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Sulaiman Saleh berkata, kejadian berlaku pada pukul 1.40 petang ketika wanita berumur 43 tahun dan berasal dari Taman Nongci itu sedang menaiki kereta BMW bersama seorang rakan lelakinya. Beliau dalam satu kenyataan berkata, pembonceng motosikal tersebut bertindak memecahkan cermin sisi belakang bahagian kiri menggunakan alat seperti sebatang besi dan mengambil beg sandang wanita itu yang diletakkan di atas tempat duduk belakang. Beliau berkata beg sandang itu mengandungi satu komputer riba Apple MacBook yang baharu digunakan 6 bulan lepas, dokumen serta kunci pejabat dan kedua-dua suspek kemudian terus melarikan diri. Sehubungan itu, polis menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan barangan berharga di kerusi penumpang belakang kerana boleh menarik perhatian penjenayah. Orang ramai juga diingatkan supaya menyimpan nombor telefon hotline polis seperti Polis Johor Bahru Selatan di talian 0722189999 dalam kenderaan masing-masing bagi memudahkan menghubungi pihak polis dengan segera. Sekian edisi Buletin Selatan, terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.